Pernah ada ya collaboration? Alah, kan bagus kalau dia collab sekali lagi untuk yang ni. Sebab kalau dia orang collab, kalau boleh kita nampak apa tu karakter Shimo tu awal-awal sikit. Masih kita tak tahu apakah bentuk tepat Titan tersebut. Right. Tapi game kita akan dimulakan dalam masa 5 saat, 2 saat, 1 saat. Let's go. Wrangle yang terakhir untuk Last Chance Saturday. Baik, jadi sebelum apa-apa kita kena habiskan pasal topik Godzilla sebab dia pernah collaboration dengan PUBG Mobile. Apakah kaiju kegemaran anda dalam Godzilla? Kaiju favourite saya? Sekejap aku fikir. Aku ialah Mechagodzilla. Sebab history dia memang... Aku tak tahu nak cakap macam mana kan. Dia sebab macam Godzilla ni dia ada permainan perspektif sikit. Macam Mechagodzilla ni sentiasa dipandang dan diletakkan sebagai evil. Tapi macam benda yang dorang buat tu ada macam kita kena kalahkan Godzilla. Tapi ramai orang yang support Godzilla. Aku rasa macam pengkhianat manusia pula bila tak support Mechagodzilla. Bagi aku rasa aku minat... Aku rasa aku akan minat King Kong kot. Dia considered as kaiju lah. Kaiju juga. Betul, aku kira juga. Aku suka King Kong sebenarnya sebab movie King Kong yang keluar pada tahun 2005. Ya Peter Jackson punya. Peter Jackson punya. Movie tu dia ada special place in my heart sebab masa tu UPSR punya tahun. Ya. Aku dapat 5A. And then ada satu lagi keluarga dalam flat kita orang ni yang suka memperbandingkan tu kan. So budak tu pula dapat 3A ke something. Lepas tu keluarga dia bawa dia pergi tengok King Kong celebrate apa benda semua. Lepas tu dia beritahu mak aku bawa lah aku pergi tengok juga. Aku pun nak tengok King Kong benda semua kan. Tapi mungkin tak mampu lah kot pada waktu tu. The next day tapi kat sini terlihat lu fight berlaku dekat sini. Akhirnya boleh mati ni dia ada pistol lah. Ya, Bu Malang tadi jumpa dengan RQ. Kali jumpa dengan Roy pula. Gerak lu. Okay, ciao lu. The next day mak aku beli CD cerita rompak RM5. Aku tengok cerita tu sampai CD tu dah bersalah habis. So aku memang tengok banyak kali lah benda tu. Sebab tu aku minat gila dengan King Kong lah. Tapi bagi aku yang King Kong Skull Island ni dia tak se-handsome King Kong Peter Jackson tu. Peter Jackson dan King Kong tu dia wajah dia lah kacak sikit lah. Kacak sikit, betul. Lagipun masa tu macam King Kong tu memang dia nak bagi kau humanize King Kong tu. Ya, understandable. Tapi aku memang tengok memang just untuk orang kata melihat destruction kan. Jadi aku memang minat dengan dua ni lah. Kalau aku top 3 mungkin Godzilla tu nombor 3. Lebih kurang macam tu. Apa nombor 2? Nombor 2 King Ghidorah. Okay. Sebab dia memang destructive force kan. Yang kepala 3 tu? Yang kepala 3 tu. Betul. Tapi dia memang allegory kan orang kata cerita Godzilla dengan Kong ni seperti satu respons. Godzilla ni adalah respons kepada kerosakan yang dibuat oleh bom atom kan. Sebab itu orang kata ironinya antara filem yang terhebat pada tahun lepas adalah Oppenheimer. Kemudian ada yang akan letakkan Godzilla -1 antara filem yang terbaik pada tahun lepas. Dua ni yang bergaduh. Berkaitan dengan atom bom. Ya, menarik. Yalah, STX. Tapi okey lah, best lah sekarang ni cerita-cerita yang keluar ni semua. Surprisingly, movie pertama Godzilla aku tengok dekat Taichung. Oh. Ya, aku tengok dekat Taichung punya Power Gum. Aku tengok dengan Sin B Sin B, Alexa, Biu, Bunny. Kita tengok sama-sama lah ramai-ramai. Tapi kat sini kita lihatkan Roy ditunjukkan kepada anda berjaya dapat satu tapi akan di knockdown semula. Balak tak boleh sebab 2 orang kat sini yang di knockdown. Aku tahu kenapa sekali aku tengok Roy ni aku teringat pada Flash. Team Flash? Team Flash. Dia orang bagi aku vibe sama, cuma Team Flash ni terlalu OP. Iyalah. Roy ni tak sangat dengan tinggal satu saja player pada waktu ni dan PA boleh meratakan dia dengan menggunakan... Jangan. Okey, cantik. Tak kena. Peluru pun tak cukup. Tak tahu dia nak Low Omer ni nak selamatkan ke tidak. Belah je lah. Okey, PA dapat point. Dan dia orang boleh revive semua. Pada ketika ini juga. So mereka akan ada 3 mata penyingkiran di dalam tangan. Dan mereka tidak akan kehilangan sesiapa. Kido juga. Nyawa sedikit rendah. First aid kit mereka tidak jumpa. Tapi kenderaan mereka akan ada pada ketika ini. 3 mata bagi
PEA dan mereka sekarang akan ada 54. Sampai last game, kita mungkin tidak akan tahu siapa yang akan lepas kerana YO2 tadi capat chicken dia dapat 19 mata. Katakan inilah game yang terakhir. Dan PA dapat 19 mata tersebut, mereka akan ada 70 mata. Ya kan. Dia dah sampai ke nombor 9 Nombor 9 betul. Kalau dapat 2 extra point, dia pun boleh potong todak. Boleh potong todak kan. So sebenarnya semua masih lagi ada peluang yang agak sama rata lah untuk ketika ini. So satu perkara yang menarik. Cakap pasal King Kong yang pernah collab dalam game PUBG Mobile ni, kena cakap dengan ayat tu dulu. Antara trailer movie yang paling aku rasa super well made adalah Godzilla King of Monsters. Aku setuju. Dia punya music, dia punya... Aku setuju. Dia ada satu scene tu, dia macam ada beat pom 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 3 kali. Dan music tu pula digabungkan dengan visual kepala si Godzilla. Tak, Ghidorah tu. Dia membaham si Godzilla memuka 3 kali dengan 3 kepala dia. Ya. Aku rasa itu antara trailer yang terbaik yang pernah. Setakat ni lah hidup aku rasa itu antara trailer yang aku akan cakap. Okay, kalau nanti trailer ini yang paling best yang pernah aku tengok lah. Ya, aku akan cakap itu dengan tak. Kalau Godzilla, yang Godzilla yang 2016 rasanya. Godzilla yang 2016. Yang pertama punya lah. Ya, yang pertama punya, betul. Masa diorang keluar daripada kapal terbang, turun nak pergi lawan dengan Godzilla, manusia-manusia nak pergi. Okay. Trailer tu aku tengok, aku ingat cerita hantu tu. Dia punya thrill tu lain macam. Tapi Godzilla satu benda, dia punya sound design dia memang baik lah. Sedap. Sangat sedap. Apa yang sedap juga adalah sedap untuk Void pada ketika ini berjaya dapat 1 mata dan mereka mendapatkan tim yang memang kita mau keluar awal sedikit, dan itulah NKT. Tapi NKT dapat 1 semula. Akan menggunakan M249 cuba untuk membunuh, tak dapat. Tapi ada tukang drone dekat sini. Alah, M249 tak pernah habis bullet lah bro. Dia dapat 1, dia dapat 2. Satu lagi drone dapat. Kau dah beli mata free ke apa ni? M249 tu tak pernah habis bullet. Okay, selamat dia tukar kepada 1 shotgun. Tapi dia dapat, dia tak reload pun. Dia masih lagi ada 62 peluru untuk dia guna tu je. What is this? Apa benda yang berlaku kepada Void? Satu lapse dalam judgement ataupun orang kata satu kekilafan dalam mereka punya pemikiran menyebabkan mereka rata sekarang. Tapi dia rata tu apa? Dia bagi NKT point. Ya. 50 sudah untuk mereka. Oh gila lah M249 tu, tak habis peluru je. Sebab dia rate of fire pun dah slow sekarang ni. Ya. Kau spend macam mana pun, kau rasa 15 saat masih ada peluru tu. Betul, lebih Voki akan dijatuhkan. Second last person daripada Creed, meninggalkan Chewie saja dalam situasi ini. Ya, ada pertukaran player daripada Creed VIP. Mungkin di Miramar nanti mereka masih menggunakan line up yang sama, tapi untuk Pick Me, Jubrenki akan berada nombor 5 dengan Allah, woi. Atas 80 tapi akan berjaya untuk dijatuhkan. Talon yang akan dapatkan player ini sebenarnya. Mana dia Talon? Dia tembak jarak jauh. Sini betul jauh lah. M4, skop 3. Waktu yang sama, Brian akan dijatuhkan oleh NKT. NKT ada 3 mata penyingkiran pada waktu ini. Sam9 ada 2 mata penyingkiran. So mereka dapatkan 2 daripada Void sebentar tadi. So mereka deny sedikit mata ke atas NKT. Alah, boom. Meletup di sini. Pick Me Rata. Satu peluang yang baik. Untuk Sam9, untuk semua pasukan sebab dia melekat dekat 80 point tu. Dia tak bergerak. Tak bergerak langsung. So macam tak main langsung untuk Pick Me. Bermaksud ada peluang yang lain-lain itu tim di nombor 9, 10, 11 untuk pecut pasukan mereka, dan kemudian Sam9 boleh naik sebab Sam9 pun dah ada 76 markah sekarang, hanya perlukan 4. Todak pun mungkin boleh mencari markah yang lebih sedikit agar memastikan mereka masuk ke dalam Super Sunday ni. Super Sunday akan berlangsung esok hari, jangan ketinggalan. Itulah hari yang paling penting untuk semua player-player kita. Harapkan banyak yang akan meloloskan diri ke final. Ya. Stage 2 permainan kita antara Erangel yang paling enjoyable jugalah pada ketika ini. Stage 2, hampir 20 orang sudah pun terkorban. 18 secara tepat sudah hilang daripada permainan ini. Banyak tim yang ada 1 orang player, 2 orang player. Pada ketika ini ada juga yang kena colek 1 orang. Geek Fam melepakkan diri mereka ke arah compound Yasnaya. So untuk PMSL kali ini boleh dirumuskan lah.
bahawa Circle Pulau tak pun Circle Yasnaya. Ya, betul. Tapi untuk waktu ini, untuk sepanjang zaman PUBG Mobile kan, tiba-tiba aku rasa macam kalau ada Godzilla dalam game ni, itu merupakan RQ Athena. Kemudian BTR tu King Kong sebab dia challenger kan. Lebih kurang challenger. Tapi untuk zaman sekarang, BTR tu dia evolve menjadi Godzilla tersebut. Mungkin. Dan ya, mungkin challenger dia. King Kong. Linux sekarang ini. Sekar L di tangan. Esok King Kong dan Godzilla akan bertemu. Ya. Kita akan lihatkan. Kalau mereka bilang, oh ya, you do e-sport boleh lah. Buat meme, letak baju Yal baru tu atas Godzilla yang berdiri. Tapi Yan dapat satu. Dia dapat, okay, dapat. Ya, dapat itu last player pun. Untuk Roy dan Yan akan ada satu markah tambahan untuk mereka. Dan Snai Poliana akan berjaya dijaga bawah waktu ni. Tapi kita tahu duduk di tengah-tengah bandar ni bukan satu tempat yang terlalu optimum dalam pelbagai situasi. Cui masih lagi ada untuk create VIP. Ada peluang untuk mendapatkan markah lebih lagi. Mereka ada satu sekarang ini. Game lepas ni adalah Miramar 2 kali. PEA ada 4. Mereka ada 3 mata penyingkiran. PEA. Menunjukkan sign-sign yang... Oh, ramai sebenarnya buat logo S ni. Jutsu Super League. PEA. Adam, Spartanka. Circle ke mana? Oh. Wih, circle macam circle tadi ni. Ya doh, circle tadi. Gig ke mana lagi? Terperangkap. Dia terperangkap dalam bandar. Kalau dia pergi pusing ke bahagian atas dulu tadi memang dah baik dah. Sekarang ni harapannya ialah Todak bukan berada di dalam bandar ini dan mereka naik ke bahagian utara lah. Itu nampak tempat yang paling selamat untuk mereka mainkan. Okay, Ji, aku nak beri nama kepada Tasik tu. Tasik Berudu. Tasik Berudu? Tasik Berudu. Oh, dia nampak macam berudu lah. Dia nampak, dia sebenarnya dia macam benda lain tapi... Faham. So kita kena panggil dia Berudu lah. Berudu lah, ya faham. Family friendly. So misery. Kalau live stream aku cakap dah. Nah, aku akan explain kenapa lagi. Tapi di sini Berudu je lah. Ya, Berudu. Tasik Berudu akan menjadi circle kita pada ketika ini. Dan kita lihatkan banyak player akan menuju ke arah Tasik tersebut. Misery. M4 di tangan. 177 peluru tambahan ada di tangan beliau. Misery inilah penembak jarak jauh yang kau bagi scope 2 ke, red dot ke. Jarak jauh memang masih lagi akan mengena sasaran. Benar. Logan. Paul. Bukan Logam. Oh. Apa dia je? Aku ingat Logan Paul. Oh, Logan Paul. Logan Paul tu yang nak bergaduh tu Ya. Jake Paul adik dia. Logan Paul di seorang wrestler sekarang. Sekarang kita lihatkan Gig berjaya dapat satu ke atas Abi. Itu knockdown. Pasti kalau dapat diselamatkan tidak. Tapi NKT yang dapat. Oh. NKT dengan 3 player dia mereka. Dapat juga snipe. Tapi Aizen akan dapatkan triple F semula. So 2 lawan 2 dekat sana. Talon mendapatkan Adam. Game ni pelik laju. Sentiasa kita nampak ada saja perkara yang tengah berlaku. Ketupan berlaku dekat sini. Dekat belakang triple F. Masih lagi dalam keadaan merangkak-merangkak dekat sini. 4D akan membaling beberapa butir asap-asap untuk melakukan penyelamatan. Agak menarik dekat waktu-waktu akhir di mana mereka boleh terkeluar secara langsung tanpa bermain Grand Final. Sanggup untuk menukar player dekat tengah-tengah. Ya, diorang betul-betul risiko dia tinggi sebenarnya kalau dia tak lepas. Sebab dia memang nombor 16. So definitely kalau dia tak lepas, Moff akan kejar dia. Benar. Akan jatuhkan dia ke bawah. Tak payah daripada satu game pun settle dah aku rasa. Betul. Bukan game yang cemerlang, game biasa-biasa. 2 markah dah cukup? Cukup. Tapi berjaya untuk sekali lagi dapat knockdown. Audrey kena dipegang secepat yang mungkin kerana nyawanya kurang daripada separuh. Tapi player ini kita nampak triple F banyak sangat kali kena knockdown. Kau tengok nyawa dia turun macam mana. Nyawa dia kena hack. Ya, nyawa dia macam kena hack. Kawan dia kena gerak cepat-cepat lah. Kenapa kau tak nak pergi revive je? Dia mengambil jalan yang panjang menyebabkan dia... Oh, dia sempat! Sempat. Oi. Yap. Tekan sebiji tadi? Ya. Tapi orang yang aku harapkan memang ada dekat situ lah Todak.
Sebab Todak tak main kat bandar tadi. Jadi mereka ada peluang untuk rotate masuk ke bahagian utara. Dan mereka nampak gayanya akan lakukan perkara tersebut. Dan Todak kalau berjaya dekat sini, sebab mereka nampak macam calon yang akan main dengan agak mudah. Berbanding dengan mereka tersangkut kat bandar ni, semua nak keluar, semua kena menjadi penjaga sama sendiri. Jadi Todak kalau dia menang dekat sini, boleh dapatkan mungkin 80 markah, dia dah ada ke atas Pick Me. Itu yang paling utama sekali untuk Todak. Bermaksud, kalau markah mereka cantik, dia ada buffer sebanyak 3 tim sebelum dia akan ditolak bawah. Ya, benar. Abang Lord pun sebenarnya ada kat venue. Oh ya. Dia pergi pun memang betul-betul perform. Aizen dengan DBS. DBS pula S12K. Dapat 1, bunuh secara kekal. 4 lawan 2. Member pegang grenade, tapi mungkin awak patut menembak. Aizen cakap easy. Ya. 2 mata penyingkiran dan NKT hampir rata di sini. Ini memang tim yang perlu Geek cari. Ai. Okey, habis. Settle. 4 mata saja dia kumpulkan. So mereka ada 52 mata. Geek sekarang sudah pun ada 72 mata. So dengan ini ada gap 20 mata antara nombor 9 dan nombor 14. Geek satu lagi dia dah sudah dalam top 8 dah. Sekejap aku check. Kalau NKT tak lepas, MRPX akan kejar Geek masih. So Geek akan jatuh ke nombor 16. Ya. Zerzia je lah. Yap, Zerzia sekarang ini yang menjadi masalah. Todak jatuh pula satu orang, tak tahu ditembak oleh siapa. Mungkin RRQ ataupun yang lain. Oh, YO2 sebenarnya yang berjaya menembakkan mereka. Todak hilang satu secara kekal. Rasanya satu mistake yang besar dekat situ. Tak patut rasanya untuk Todak jatuh. Dengan kemasukan mereka yang nampaklah macam mudah. Sebab YO2 tadi tim daripada bandar. Aku suka apa yang Sam9 buat. Untuk terjun dalam tasik tu. Kita boleh lihat ada satu tim, aku tak tahu game bila tu. Circle macam gini. Dia terjun dalam tasik. Circle masih lagi menutup dekat area-area atas tasik tersebut. Lepas tu dia menang. Dia main daripada kawasan tebing-tebing tu saja. Lepas tu dia menang. Pasukan Indonesia, tapi aku tak ingat siapa. Mungkin AE kot. So mungkin mereka akan gunakan cara tersebut untuk bermain pada ketika ini. Razal baling satu grenade tangan. Letupan akan berlaku. Jumper dalam keadaan knockdown. 2 lawan 1. Depan muka dekat sini. Tapi 2 sudah pun dijatuhkan. 1 dijatuhkan oleh Razor. Mencari yang kedua. Dan berjaya untuk diratakan juga. 5 mata penyingkiran untuk YO2. Dan 1 akan berjaya untuk diselamatkan juga dalam situasi ini. Tapi Geek akan datang untuk meratakan mereka. 4 lawan 2 punya situasi. Todak pertama kalinya akan jatuh daripada top 8 bagi hari ini. Sebab Geek memang dah sama markah. Hampir sama markah. 72 dan dia ada 4 orang. YO2 pun sudah pun dikeluarkan. Dengan Geek mendapatkan markah itu, 73 markah. Todak ada 74 markah. Dan sikit lagi mereka akan tambah satu lagi mata daripada placement point. So Geek, peluang mereka masuk ke dalam top 8 sudah pun ada. Memang benar. Dan mereka ada peluang juga untuk mendapatkan chicken dinner. Benda yang kau cakap game tadi. Game sebelum ni, kalau Geek ada dekat area ni, mesti dia boleh menang. Dia dekat area-area situ dah. Ya, itulah dia. Ini memang tempat bersejarah zaman QB lagi. Ya. Tempat ni membawa tuah. Dia seperti ayam tempatan. Bukan. Tuah di kaki ayam. Ya, tuah di kaki ayam. So, Geek punya luck di tempat ini. Di atas tasik Brudu Yasnai. Satu saja player untuk Sam9. Mereka tentunya tidak mahu terkeluar dekat sini sebab ini akan hanya memberikan mereka 76 markah total. Bukan markah yang mereka target. Sekurang-kurangnya kena target 80. Supaya sama dengan Pick Me dan Pick Me akan menjadi buffer kepada mereka. Tapi untuk waktu ini, Dep, salah satunya player yang tinggal untuk Sam9. Nyawa terlalu sedikit, tidak boleh heal up. Tidak boleh menunjukkan kepala juga kerana akan ditembak oleh Talon. Talon pun jadi ditembak oleh orang juga. Talon tadi di knockdown beberapa orang player. Tapi berjaya untuk dibangunkan sekarang ini. Kedua-dua yang di knockdown itu. Tapi satu akan terbunuh secara kekal. Geek, Emerald jatuh. Audrey jatuh. Zerzia yang menjatuhkan mereka. Audrey akan dibunuh secara langsung. Aizen di manakah DBS-mu? Emerald juga akan terbunuh. 2 hilang bagi Geek. Flyboy. Bukan satu benda yang diinginkan. Menarik untuk melihatkan PA antara pasukan yang masih kekal. Dan permainan ini Geek tidak nampak di mana mereka. Mungkin mereka rotate jauh tadi menyebabkan mereka terkorban.
Dalam keadaan walaupun Kido sikit lagi tak nampak badan secara tepat. Tetapi Red Face akan dimakan oleh zone biru sebabkan dia terpaksa. Cantik macam bunga. Hilang. Placement point mula masuk bagi semua tim bermain. Itu adalah termasuk Sam9. Ada satu mata tambah. Dapat banyak. Dah dapat 2 dah. Tapi tak ada terbunuh. Nombor 7. Satu mata. So 3 mata untuk mereka. PA melanggar sekarang ini. Melawan dengan Boom. Dapat 1. Mencari 1 lagi di sini. PA. 7 mata penyingkiran dalam sekal. Habis 1 pula dikeluarkan oleh RRQ. Mereka nampak tapi RRQ pun ada 2 juga. Oh, malangnya nasib. Kerana yang masih kekal dengan 4 orang dekat sini. Ada 2 pasukan yang menggerunkan. Bukan menggerunkan tetapi dalam situasi ini. Situasi yang tidak diinginkan oleh mana-mana pasukan Malaysia. Zerzia 4 orang, STX 4 orang. Kick terturun di nombor 10 dengan Infinity juga naik ke atas mereka. Lagi-lagi pula dengan ada 3 placement point akan dimiliki. Zerzia akan terpaksa memilih mana dia nak lawan dulu, Infinity ataupun lawan dengan PA. Tapi rasanya dengan Infinity dia mendedahkan diri sebegini, mungkin Zerzia akan cenderung untuk menembak mereka dulu. Mereka akan menggunakan cerun-cerun ini sebagai cover. EA juga akan membaling beberapa grenade tangan. Mereka ada sedikit momentum daripada 7 mata penyingkiran mereka dapatkan. Satu di knockdown. Baringan utility yang kedua dibaling berjaya. Mendapatkan 1 secara kekal. 2 lawan 1. DBS lawan DBS. Tapi dari kawasan belakang RRQ yang masuk campur. PA akan terkeluar terlebih dahulu. Walau bagaimanapun dengan kemasukan tersebut. Infinity pun dapat 5 mata penyingkiran. PA 7 tambah 3, 10 markah tepat untuk PA. Bermaksud mereka ada 61 markah sekarang. PA pun ada peluang untuk masuk ke dalam top 8. PEA 12 orang hidup, 4 tim. Indonesia, Thailand, Vietnam. Peluang nampak besar untuk 2 tim, iaitu Team X dan juga Zerzia. Nerpeko akan datang dengan DBS. Ternike juga meluarkan DBS beliau. Stalwart 1 akan dijatuhkan oleh Zerzia. Zerzia mendapat 1 daripada Stalwart juga. Infinity sekarang ni tinggal 1. RRQ masih lagi berdiri dengan 2. Cuma 1 player sedikit rendah. Tidak dapat dicari langsung oleh Lobby X. Dia akan keluar dan settle sudah. No mercy, tembak depan muka sahaja. Gangster betul RRQ ni, mereka langgar. Tapi Zerzia akan langgar mereka. Nampak gayanya macam perkara sedemikian akan berlaku. Tapi tiada kecenderungan rupanya. Mereka masih, Zerzia nak menggunakan mereka punya advantage, iaitu mereka ada 4 orang. Untuk memastikan chicken ni sampai ke tangan mereka. Dan itu akan memberikan mereka keselamatan masuk ke dalam Super Sunday yang memang mereka inginkan. Zerzia, RNJ akan melihat ke arah RRQ. Begitu juga bagi Stalwart yang di knockdown ke atas dua-dua tim. Dua-dua pun terus cancel. Dia revive lepas tu fight balik. So 4-4-2 semula. 10 orang player di dalam permainan kita pada ketika ini. Nerpeko menembak daripada jarak jauh. Erzi menekan. RRQ bertukar kawasan sedikit. Splitting dilakukan oleh mereka despite ada 2 orang player. Nah, ini akan diguna pakai oleh Team X. Mendapatkan 1 daripada Zerzia terlebih dahulu. Knockdown saja, belum lagi berlaku pembunuhan. Tapi Erzi sekarang ni akan mendapatkan Nerpeko. Ini bahayanya lakukan splitting dua-dua. Kalau knock memang susah kawan kau selamatkan situation tersebut lah. Dia kena bermain solo versus squad sekarang ni. Itu memang benar. STX terbukti pasukan yang lebih kemas dalam permainan ini. Tadi dia nampak macam mereka nak tinggal 3 orang dah. Tapi dia ada 2 kill je. Ya, itulah. Jadi tinggalnya 3. Dapatkan shopper 666. Melanggar sahaja. Tapi RRQ player ni knockdown itu satu benda je boleh buat. Benda ni setakat ni 1 orang je selalu pandai buat lah. Drax. Iaitu merangkak selama 5 minit. Tidak mati. Dan berjaya untuk dipegangkan. Sebab tu saya cakap, dia sebenarnya ada mutiara naga. Betul. Tapi dia lihat kalau pilih RRQ ni ada perkara tersebut. RRQ, salahnya tinggal seorang saja No Mercy itu dan terlalu jauh dekat sini Nerpeko. Maksudnya akan dibenarkan untuk terkeluar masuk ke lobby begitu saja. 3 lawan 3 lawan 1.
Nampak macam perlawanan akan menjadi antara permainan yang paling tercepat dengan stage ke-6 sekarang ni. Tapi rupa-rupanya mereka akan mengalami satu kebuntuan ataupun stalemate untuk pasukan ini. Circle tidak begitu memberikan advantage, tidak juga memberikan kelemahan kepada mana-mana pasukan. Semuanya masih mendapatkan tempat dalam circle. Benar sekali. Kita lihatkan kat sini, Stalwart sudah pun hilang satu secara kekal. Zerzia juga hilang satu secara kekal, menyebabkan 3 lawan 3 antara tim yang ada nombor. Tapi ada satu duri di tengah-tengah circle ini. Nah, itu adalah player daripada RRQ. Rakannya Nerpeko sudah pun terbunuh. Adakah gajah sama gajah kancil di tengah akan mendapatkan chicken dinner? Kena tunggu dan lihatkan kat sini. Ada satu airdrop di tengah jalan juga. Boleh dijadikan sebagai satu kawasan bunker kalau mereka mau guna pakai. Kenderaan diambil oleh Zerzia. Begitu dengan Stalwart X. Dua-dua berfikir benda yang sama. Mereka akan cuba untuk mencari player RRQ. Okey, Erzi dah nampak dah player RRQ dekat belakang batu. Tapi Erzi kena hati-hati juga. Kerana Stalwart juga akan melihat kawasan tersebut. Siapa yang akan dapat mata penyingkiran? Stalwart yang akan dapatkan. Team X dapat 1. Dan sekarang ini 3 lawan 3. Ya, 3 lawan 3. Mereka akan cuba assert dominance pada waktu ini. Siapa yang dapat kawasan ini dengan lebih banyak. Oh, Erzi dapat. Dia turun terlebih dahulu tapi tak sempat untuk menembak kereta yang berpusing tersebut. Tapi Zerzia telah pun menunjukkan bahawa kami ada dekat kawasan ini, sempadan kau dekat belah sana. Main-main je orang sekarang ini. Sekarang stage 7 permainan kita. 6 orang saja hidup dengan 2 tim. Circle tengah menutup, sudah pun hampir separuh jalan. Okey, dia nampak target. Terang ada informasi untuk rakan-rakannya. Dekat belakang pokok ni ada satu orang, aku dah lock dia. Korang kena cari lagi 2 sebelum kita menyerang. Ada DBS di dalam tangan, ada M4 juga. Dari tangan akan ditarik, dimasak secukup rasa. Dan tembakan mula untuk dilepaskan. Grenade tak sampai pun. Ya, STX break. Betul-betul tak nak mengambil risiko langsung kalau boleh. Tidak mau menunjukkan kepala, tidak mau menunjukkan badan. Semuanya buat splitting, dua-dua buat splitting. Tapi lebih rapat untuk Zerzia. Lebih lebar untuk pasukan STX. Tapi ini akan menyebabkan masalah yang baru saja kita bincangkan tadi lah. Iaitu kau speed jauh sangat, kau tak boleh selamatkan member kau. Untuk Zerzia tu macam ada kebarangkalian sikit. Jatuh mungkin member boleh datang. Benar. Strong. 3 butir grenade ada di dalam tangan pada ketika ini. 2 sahaja tim berbaki. Depan berlaku. Stage 8 permainan. 3 lawan 3. Siapa yang akan menang? Cepatlah habis. Itulah dia. Korang ni dah lama sangat tau. Dia daripada circle ke-6 tadi kan? Itulah, 2 circle. Diorang boleh je habiskan sebelum circle ke-8. Satu stage tu dia biar je buat benda semua kan. Sebab itulah Megamind cerita tu tak laku. Yang terbaru ni. Kenapa je? Kenapa tak laku? Sebab dia membosankan. Right. Ya, tu Megamind. Oi, lajulah sikit. Kan? Baling lah grenade tu. Kau masak dari tadi kau tak baling. Mestilah benda tu tak meletup. Okay. Boom. Oh, itu dia. Quicksand damage akan diambil terlebih dahulu. Oh, satu lagi grenade dibaling. Tak kena. Ya, apa boleh buat. Dua-dua ni perlukan kemenangan itu. Sebab itu diorang betul-betul tak nak. Ya, tak nak ambil risiko langsung untuk buat pelanggaran yang tidak masuk akal. You can do it. Siapa? Kau sokong siapa je? Aku tak tahu. Aku semua sokong RRQ tadi. Sebab dia tak akan kacau siapa-siapa. Dia tak kacau siapa, betul. Tapi dua-dua ni boleh kacau gig. Ya, dua-dua boleh kacau gig. Zerzia dia naik, dia akan kacau Todak, dia akan kacau Sam9 untuk tim STX. Kalau dia menang, gig memang lagi teruk lah, dia kena kejar. Benar sekali, daripada kawasan bawah pula tu kan. Berjatuh ke tangga ke-11 sebenarnya. Okay, Erzi akan terbunuh. Okay, 3 lawan 2. Jadi 3 lawan 2 masih. Play yang rendah itu tidak berjaya dikorbankan. Tapi di sini kita lihatkan Megamind. Nyawa beliau betul-betul rendah. Akan ditekan. Habis. Winner-winner chicken dinner. Sangat happy player-player kita pada ketika ini. Tepuk tangan. Lah. Memang betul lah tadi. Tadi kita ada bincang kan, dia ni pakai baju apa.
Dia pakai hoodie apa? Hoodie CS lah. Okay. Sebab tu nampak macam, aku pernah nampak je ni. Aku ada hoodie tu tapi aku bagi ke orang sebab tercantik sebenarnya. Sekarang aku boleh cakap benda tu. Dulu tak boleh guys. Itulah hoodie paling aku benci. Tapi winner chicken dinner bagi Team X daripada Vietnam. Ya benar, ini akan membuatkan pergolakan di second half ataupun di bahagian muka surat 2 untuk masuk ke dalam Super Sunday. Berapa kill dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja. So 17 mata berharga akan diambil oleh Team X untuk naik ke atas. Ini akan menjadi satu perkara yang agak menarik. Sekali lagi pergolakan di dalam carta akan berlaku. So Zerzia dapat poin yang tinggi. So dia dan MRPX ada peluang untuk ke Sunday. Kalau dia pergi ke Sunday, Geek boleh jatuh ke tangga ke-17 walaupun kalau NKT tak lepas. Ya. Tapi Zerzia perlukan sebanyak 15 mata daripada 6 game. Morph memerlukan 3 mata daripada 6 game. Oh, dia ni betul-betul kacak? Tak, betul-betul agak, mu tak tahu macam mana dia luck boleh ada dekat sini. 50-50. Kan? Dia dah satu elimination saja. Tapi lepas tu damage distribution satu headshot pun tak kena. Tapi tak masuk akal tau ni. Damage dia 6